Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini, saya Muhammad Khairi bin Fauzi dan rakan pembentang saya Muhammad Haikal bin Masbah akan membentangkan tentang topik perbincangan isu pendidikan di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan tentang pengenalan isu yang dibicarakan iaitu isu pendidikan. Isu pendidikan yang ideal hendaklah merujuk kepada matlamat pendidikan negara pada abad ke-21. Seperti yang kita tahu secara amnya, pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu sistem pendidikan yang lebih berpusatkan pelajar itu sendiri dan bukannya bergantung kepada guru semata-mata. Isu-isu pendidikan ini mestilah berkaitan dengan 11 anjakan yang telah dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia 2013 hingga 2025. Oleh itu, isu pendidikan di sini hendaklah selari dengan matlamat pendidikan negara pada abad ke-21. Ia menjadi tanggungjawab sistem pendidikan negara dalam menjadikan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran agar dapat menghadapi arus pendidikan semasa serta global. Seterusnya ialah kemodenan dalam menyusun, merancang, membangun dan melaksana untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Selain itu, memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira budaya, kelas sosial, kelompok etnik, kelas ekonomi dan sebagainya. Isu pertama yang kumpulan kami akan bentangkan ialah isu berkenaan pembelajaran dan pengajaran dalam talian atau pembelajaran dan pengajaran dari rumah yang lebih dikenali sebagai PDPR. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut berkaitan isu ini, marilah kita sama-sama menyaksikan video pendek berkenaan isu tersebut. Akibat penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi negara. Selain banyak perubahan telah berlaku terutama dalam sistem pendidikan. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tanggal 16 Mac, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif dengan mengeluarkan arahan agar sesi pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Namun di sebalik solusi ini, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Antaranya, tiada sumber internet di rumah, isu teknikal ketika sesi pembelajaran dan kurang daya fokus pelajar. Siapa sangka wabak pandemik COVID-19 ini secara tidak langsung telah menjadi pemangkin pembaharuan terhadap sistem pembelajaran secara maya. Namun, bersediakah kita jika sistem pendidikan pada tahun 2021 terus berdepan dengan cabaran getir seperti tahun ini? Bagaimana cara untuk ibu bapa, pendidik dan para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi sesi pembelajaran pada tahun hadapan? Murid seluruh negara kini berdepan dengan cabaran bagaimana untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi kepada normal baru iaitu kepada pembelajaran dalam talian. Apabila hampir 40% murid tidak mempunyai peranti elektronik, ini menimbulkan persoalan mengenai persediaan murid dan guru dalam menghadapi perubahan digital ini, terutamanya bagi mereka di luar bandar. Di Sekolah Kebangsaan Lingkabau, Beluran, Sabah contohnya, perubahan ini amat mencabar apabila akses kepada peranti elektronik, telefon malah capaian internet pun menjadi cabaran buat penduduk Lingkabau. Kita ingin dengarkan keluhan seorang wakil ibu bapa pelajar di SK Lingkabau, bagaimana realiti mereka dalam mengadaptasi kepada norma baru ini. Saya sebagai wakil ibu bapa pelajar di SK Lingkabau, agak terkilanlah sepanjang tempoh PKP ini, karena pembelajaran anak-anak kami sangat terjejas. Namun demikian, kami mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada guru-guru atas usaha-usaha yang diwujudkan oleh para guru untuk menyediakan kerja harian untuk para murid melalui aplikasi WhatsApp, di mana mereka telah menyediakan beberapa grup untuk semua pelajar untuk mendapat pelajaran setiap hari lah. Namun apa yang menyedihkan dan amat menjejaskan pembelajaran pelajar-pelajar SK Lingkabau ialah capaian internet di kawasan Kampung Lingkabau dan kampung sekitarnya agak lembab.
Jadi pembelajaran yang disalurkan melalui WhatsApp tidak dapat diakses sepenuhnya oleh semua ibu bapak, dan ini menyebabkan pembelajaran anak-anak kami memang terjejas teruk. Apa yang lebih menyedihkan ialah separuh daripada pelajar-pelajar SK Lingkabau berada atau tinggal di kawasan yang tidak mempunyai rangkaian telepon, ataupun ada antara ibu bapak yang langsung tidak memiliki telepon, dan ada juga yang memiliki telepon tetapi bukan telepon pintar. Jadi usaha untuk mengakses, sebagai contoh, guru-guru menyediakan lembaran-lembaran kerja kepada pelajar setiap minggu sepanjang PKP inilah, dan di mana mereka harus melantik seorang guru untuk mendapatkan pas perjalanan daripada PPD daerah dan balai polis yang berdekatan agar lembaran kerja dapat dihantar ke sekolah SK Lingkabau. Sekiranya lembaran-lembaran kerja itu sudah dihantar ke SK Lingkabau, kami pihak ibu bapak akan berusaha dan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk mengagihkan lembaran kerja tersebut kepada para pelajar yang berada di kawasan yang tidak mendapat rangkaian lah. Pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat di negara kita pada hari ini. Hal ini kerana semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, institusi-institusi pendidikan telah diarahkan untuk melaksanakan PDPR bagi membendung penularan COVID-19. Melalui pelaksanaan PDPR ini, kita dapat menyaksikan perkembangan teknologi di negara kita, terutamanya dalam bidang pendidikan. Hal ini sekaligus membawa kepada perkembangan pendidikan di Malaysia tanpa bergantung kepada proses pengajaran secara bersemuka semata-mata, tetapi boleh juga menggunakan pelbagai kaedah lain. Seterusnya, PDPR yang melibatkan penggunaan ICT ini selari dengan anjakan yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Akan tetapi, bagi mencapai hasrat ini bukanlah satu hal yang mudah kerana terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Lebih-lebih lagi dengan peralihan ke arah proses PDPR dalam masa yang singkat dan secara drastik ini semestinya mendatangkan pelbagai isu. Berikut merupakan isu-isu yang timbul akibat pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR ini adalah seperti mewujudkan tekanan ke atas pelajar. Contohnya, sewaktu belajar di dalam kelas, pelajar dapat bertanya secara terus dan bersemuka dengan guru sekiranya tidak memahami sesuatu topik yang diajarkan oleh para guru. Ia tidak sama dengan belajar secara dalam talian, terutamanya untuk subjek yang bermain dengan angka dan konsep matematik, komputer dan kimia. Isu seterusnya yang timbul ialah pelajar mudah hilang fokus. Semasa PDPR dilaksanakan, pelajar akan duduk menghadap skrin untuk satu tempoh yang agak panjang. Hal ini boleh menyebabkan pelajar berasa bosan dan seterusnya menjejaskan fokus mereka. Menurut kajian Fakulti Pendidikan UKM yang diketuai Profesor Madhya Dr. Azlin Nurahini Mansur, bagi 2020 menunjukkan 70 hingga 80% guru melaporkan antara cabaran utama melaksanakan PDPR ialah mendapatkan perhatian ataupun fokus pelajar. Menurut kajian itu juga, masalah tumpuan pelajar tersebut dikaitkan dengan keadaan persekitaran rumah para pelajar yang tidak kondusif. Seterusnya, masalah keciciran pelajar juga timbul akibat pelaksanaan PDPR ini. Kehadiran pelajar yang mengikuti PDPR tidak mencapai 80% menandakan wujudnya keciciran pelajar yang begitu besar. Di negara ini, tinjauan Kementerian Pendidikan KPM mengenai kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian mendapati 1.85 juta murid tidak mempunyai peranti dan menghadapi masalah akses internet.
yang menafikan capaian kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Pelaksanaan PDPR yang memerlukan capaian internet dan peranti yang baik ini bukan dapat dinikmati oleh setiap pelajar di Malaysia. Tetapi terdapat juga pelajar yang tidak mempunyai peranti ataupun tiada capaian internet yang menyebabkan para pelajar tercicir daripada PDPR yang dilaksanakan semasa tempoh kawalan pergerakan. Seterusnya, kita lihat pula apakah impak PDPR terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Impaknya adalah pelajar kurang berminat untuk belajar. Golongan ibu bapa mula melahirkan rasa bimbang apabila anak-anak mereka menunjukkan rasa bosan dan hilang minat untuk belajar secara dalam talian. Menurut kajian yang dilakukan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) dalam kalangan keluarga B40 di sekitar Kuala Lumpur mendapati bahawa 6 daripada 10 orang pelajar mula hilang motivasi untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Hal ini berlaku akibat kekurangan peranti, capaian internet yang berkualiti rendah dan ketidakupayaan ibu bapa untuk membantu mereka dalam pelajaran. Kesan daripada kurang minat untuk belajar ini pastinya akan memberi impak yang besar terhadap prestasi pelajar, di mana memungkinkan hasil pelajaran yang diterima oleh para pelajar itu tidak seberapa. Seterusnya, sebagai seorang guru, apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu yang timbul akibat pelaksanaan PDPR? Pertama, guru perlu menggunakan elemen kreativiti dan inovasi dalam pengajaran. Setiap guru perlulah menguasai ilmu ICT supaya dapat diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, dengan menyediakan bahan pembelajaran yang lebih bersifat interaktif seperti dengan adanya video dan audio. Untuk pengetahuan semua, seorang guru dari Perlis iaitu Siti Faridah Mat telah memanfaatkan teknologi skrin hijau untuk memudahkan dirinya menerangkan topik jadual berkala unsur kimia kepada murid-muridnya. Selain itu, guru juga boleh menghantar bahan pembelajaran ke rumah murid. Apabila proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilakukan dan terdapat isu dalam pelaksanaan PDPR, guru boleh mengambil inisiatif lain dengan menghantar bahan pembelajaran ke rumah pelajar yang betul-betul menghadapi masalah untuk terlibat dalam PDPR seperti para pelajar yang mempunyai masalah peranti dan juga masalah capaian internet. Tindakan guru ini mampu membantu mengelakkan berlakunya keciciran dalam kalangan pelajar. Selain itu, guru juga boleh mengadakan penilaian atas talian bagi mengenal pasti pengetahuan yang pelajar peroleh semasa PDPR berlangsung. Sebagai contohnya, dengan mengadakan kuis atas talian seperti penggunaan aplikasi Kahoot atau Quizizz. Melalui kaedah ini, guru dapat mengenal pasti para pelajar yang betul-betul memahami topik yang telah diajarkan dan dapat juga mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah dalam pelajaran. Hal ini mampu membantu guru untuk memberi tumpuan yang lebih kepada pelajar yang mempunyai masalah dalam pelajaran. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan kawan-kawan. Saya Muhammad Haikal bin Masbah sebagai pembentang kedua akan membawa isu keruntuhan sasiah dan nilai dalam kalangan murid. Sebelum itu, terima kasih kepada pembentang pertama kerana memberikan sebuah penerangan dan pembentangan yang baik. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut tentang keruntuhan sasiah dan nilai dalam kalangan murid, mari kita lihat video pendek yang saya akan paparkan selepas ini. Aslam. Syah. Tak nampak ke saya kat sini? Apasal? Cikgu ada masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu pun tak boleh fikir. Aduh, bajet gugur dia Syah, ni. kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu. Oi, kau dengar
Bapak aku tak hormat, apa kejadaannya aku dah hormat kau? Kurang ajar. Apa? Gagak nak pailangan member aku ni. Cikgu memang minta. Asal? Nak pukul? Nak lempang? Cikgu kena ingat. Bapak aku lawyer. Bapak Syah pun lawyer. Sekali cikgu usik kami, penjara Kajang kata mari. Kau takut? Tak ada brand dia. Takut dia. Kadang-kadang, aku memang terasa dengan perangai murid-murid ni. Tapi amanah sebagai seorang guru lebih penting daripada perasaan terasa tu. So macam yang saya cakap sebelum ni, saya akan sebat dengan rotan. Cikgu, sekali cikgu sentuh saya speed dial bapak saya, cikgu. Kau relax je, cikgu. Kamu tahu kenapa kamu gagal? Dia tanya kenapa kita fail. Apa benda kau ni? Ha? Cikgu, Tugas sebagai seorang guru bukan saja untuk mengajar, malah untuk mendidik. Kalau kamu ada masalah selain belajar, dah jadi tanggungjawab cikgu untuk ambil tahu dan cuba selesaikan. Kalau kamu fail exam, itu pun cikgu kena ambil tahu juga. Kamu gagal bukan sebab cikgu gagalkan kamu, tapi sebab cikgu sebagai seorang guru telah gagal untuk mendidik kamu dan membuka potensi kamu sebagai seorang murid yang bijak. Apa yang dimaksudkan dengan sasiah dan nilai? Kita boleh lihat sasiah bermaksud personality, karakter, pembawaan diri serta karisma unik yang wujud dalam diri seseorang. Sasiah juga berkait rapat dengan seseorang yang berperwatakan teguh dengan ajaran agama serta dinaungi dengan prinsip-prinsip kerohanian dan spiritual. Nilai pula bermaksud prinsip, kebajikan atau kualiti yang menjadi ciri seseorang atau tindakan yang dianggap positif oleh kumpulan sosial. Nilai ini berkait rapat dengan etika, rasa hormat, toleransi, kedamaian, persahabatan, kebaikan dan nilai murni yang baik. Nilai-nilai ini perlulah ada dalam diri setiap orang dan nilai-nilai ini mestilah nilai yang positif dan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Contoh perkara yang berlawanan dengan sasiah ialah masalah disiplin. Contohnya datang lewat ke sekolah, berambut panjang, menggayakan rambut dengan fashion yang tidak sesuai dan sebagainya. Contoh ini menunjukkan perkara yang berlawanan dengan sasiah dalam konteks masalah disiplin. Perkara yang berlawanan yang seterusnya ialah keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak ini merupakan nilai negatif yang dizahirkan oleh pelajar kepada seorang guru. Contohnya perkara yang menunjukkan seseorang itu keruntuhan akhlak seperti menghina guru, mengeluarkan kata-kata kesat kepada guru sehingga melukakan hati seorang guru. Umum kita mengetahui bahawa keberkatan sesebuah ilmu itu datangnya dari berkatnya dan ikhlasnya ilmu yang disampaikan oleh guru terhadap anak muridnya. Keruntuhan akhlak juga boleh berlaku dalam kalangan pelajar dengan pelajar yang lain seperti perbuatan mencabul, menghisap rokok di dalam tandas, minum minuman yang terlarang seperti air ketum dan sebagainya. Masalah sasiah seperti ini merupakan isu yang besar kerana dapat menghakis generasi kita dalam usaha membentuk generasi yang baik pada masa akan datang. Sifat sebegini hendaklah dibendung kerana berlawanan dengan sifat pelajar yang cemerlang. Di sini saya sertakan sebuah contoh isu keruntuhan, sasiah dan nilai murid. Gambar di sebelah kiri saya ini menunjukkan tingkah laku yang tidak sopan pelajar selepas mengambil peperiksaan SPM. Berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan serta baju sekolah yang diconteng dengan gambar dan tulisan yang tidak sepatutnya. Pentingnya sasiah dan nilai murid dalam sistem pendidikan negara kerana menjadi teras dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pada anjakan ketiga, motif utama ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Hal ini dapat dilihat apabila kerajaan memperkukuh mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral dan membangunkan murid secara holistik, iaitu satu murid, satu badan beruniform, satu kelab persatuan dan satu sukan. Seterusnya, impak isu keruntuhan sasiah dan nilai murid terhadap sistem pendidikan Malaysia.
Terdapat 3 kesan terhadap isu keruntuhan sasiah dan nilai murid. Antaranya ialah memberi imej yang buruk terhadap sistem penyampaian pendidikan dan institusi pendidikan, menjadi penghalang pembangunan modal insan berkualiti, dan yang ketiga ialah sistem pendidikan negara akan terganggu dan kurang berkesan. Yang pertama ialah memberi imej yang buruk terhadap sistem penyampaian pendidikan dan institusi pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika terdapat murid atau pelajar yang gagal meningkatkan sasiah diri dan saban hari sasiahnya semakin merosot, hal ini dapat memberi pandangan negatif masyarakat terhadap sistem pendidikan negara dan institusi pendidikan di negara kita. Selain itu, impak isu ini dalam sistem pendidikan Malaysia ialah menjadi penghalang pembangunan modal insan yang cemerlang dari keseluruhannya, sama ada sasiah, akademik maupun kurikulum. Jika isu sasiah ini tidak dibendung dan berlaku secara berleluasa dan berterusan, maka dapat menghalang wujudnya modal insan yang akan membentuk generasi yang berdaya saing dan maju pada masa akan datang. Jadi ini akan menjadi sebuah masalah besar terhadap sistem pendidikan di negara kita. Akhir sekali, kita dapat lihat sistem pendidikan negara kita akan terganggu dan menjadi kurang berkesan. Mengapa perkara ini terjadi? Sistem pendidikan negara akan menjadi kurang berkesan kerana banyaknya isu keruntuhan sasiah dan nilai murid di sesebuah sekolah atau institusi pendidikan yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana akan mengganggu guru untuk mengajar di dalam kelas. Fokus asal guru ialah mengajar di bilik darjah, namun perlu mengawal pelajar yang bermasalah di luar kelas. Guru juga hanya manusia biasa yang tidak lari dari kesilapan. Emosi mereka juga akan terganggu dan PDPR dalam kelas akan menjadi kurang efektif. Okey, seterusnya sebagai seorang guru, apakah cara-cara untuk mengatasi isu keruntuhan sasiah dan nilai dalam kalangan pelajar? Terdapat 3 langkah atau cara untuk mengatasi isu keruntuhan sasiah dan nilai dalam kalangan pelajar. Antaranya ialah guru sebagai role model dan memberikan pendidikan sasiah. Guru perlu mewujudkan persekitaran budaya yang positif dan guru perlu memperkukuh program sumur. Seorang guru boleh menunjukkan sasiah yang baik sebagai role model kepada pelajar. Pendidikan sasiah akan berlaku apabila seorang guru menunjukkan sasiah terpuji. Di sekolah, guru dianggap ibu dan bapa kepada pelajar. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Guru yang menunjukkan sasiah yang baik di sekolah atau luar waktu persekolahan akan mendorong anak murid untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Seorang guru tidak boleh menunjukkan tingkah laku yang buruk seperti memakai pakaian yang ketat, tidak menjaga tutur kata dan sebagainya. Tugas guru dalam bilik darjah bukan hanya mengajar hal-hal akademik, namun berfungsi sebagai kaunselor atau penasihat dalam menasihati pelajar untuk menjaga sasiah diri. Seterusnya, sebagai seorang guru perlu mewujudkan persekitaran budaya yang positif. Yang positif bagaimana? Seorang guru harus mewujudkan persekitaran yang baik dalam kalangan guru dan pelajar atau pelajar dengan pelajar yang lain. Hal ini agar dapat mewujudkan budaya kasih sayang antara satu sama lain. Contohnya memberi salam apabila berjumpa dengan guru, mengucap salam dalam kalangan pelajar Muslim dan bukan Muslim, mengangkat barang guru, menyapa guru di mana-mana dan sebagainya. Dengan persekitaran sebegini dapat mengurangkan keruntuhan sasiah dan nilai dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, guru haruslah memperkukuh program sumur. Program sumur boleh diklasifikasikan sebagai program untuk mewujudkan sasiah unggul murid. Program sasiah unggul murid ini merupakan cetusan idea yang berhormat Datuk Seri Ishamuddin bin Tun Hussein On, Menteri Pelajaran ketika itu. Antara matlamat program sumur ialah mewujudkan personaliti pelajar yang terpuji dan boleh dicontohi. Para guru harus membantu pelajar untuk menjadi pelajar yang mempunyai sasiah terpuji seperti beradab sopan, bercakap lemah lembut,
mengutamakan orang lain, menghormati orang lain, membataskan pergaulan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Dengan kukuhnya program sumur dalam diri pelajar, dengan kukuhnya program sumur dalam diri pelajar, isu keruntuhan sasiah dan nilai dalam sistem pendidikan negara semakin hari semakin pudar. Kesimpulannya, isu pengajaran dan pembelajaran dalam talian serta keruntuhan sasiah dalam kalangan pelajar perlulah diambil serius kerana isu ini merupakan isu yang besar dalam sistem pendidikan negara kita pada hari ini. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam mengatasi isu-isu pendidikan yang ada pada hari ini, kerana pendidikan yang berkualiti mampu melahirkan masyarakat yang maju dan berjaya. Sekian sahaja daripada saya sebagai pembentang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.